Assalamualaikum kawan-kawanku sekalian, apa kabar? Sebenarnya anda tidak tersalah channel ya. Ini adalah Musrat Channel, YouTube episod pertama. Musrat, siapakah dia Musrat? Musrat adalah Musaradi, basis legenda kumpulan Exist. Siapa yang tidak kenal kumpulan Exist ya? Bermula dari tahun 91 rasanya album pertama tu. Dia terus, dia punya graf tu macam tua je kan, Exist. Dia antara band yang pergi jauh lah Macam contohnya kita cakap, band kau ni boleh pergi jauh ni. Itu antara band yang pergi jauh ni. Exist, Search, Slam pergi jauh di seberang. Sampailah sekarang lagu-lagu dia semua orang nyanyi Saya pergi Jogja itu pun, yang kat kaunter tu pun pasang lagu Exist. Okey. Banyak saya bercakap kan. Sedangkan ini channel orang. Okey. Macam manakah Musrat boleh tiba-tiba berhasrat untuk menjadi YouTuber? Satu persoalan yang menarik untuk kita kupas. Apakah yang ingin ditonjolkan melalui YouTube ini? Apakah yang ingin dikongsikan? Kisah apa? Adakah beliau nak jadi seperti Ajak Melissa? Atau menjadi seperti Man Max? Siapa tahu? Okey. Tanpa membuang masa, kita bawakan pemilik channel ini sendiri, iaitu Brother Musa. Tepukan sikit anda di rumah tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Abang Musa hari ni bawa gitar kecil ya. Gitar kecil? Gitar kecil. Selama ni hidup ni bawa gitar besar je. Tak larat bawa gitar besar-besar ni. Dah tak larat kan. So hari ni kita riliskan dengan kita layan YouTube. YouTube episod pertama ni tau. Episod pertama. Ini nama siapa tadi? Nama saya Roko Al-Mubarak. Roko Al-Mubarak. Ya. Yang tukang letup-letup tulang ke? Saya lah tu. Saya Master Chris Leong versi Melayu lah. Ada lenguh-lenguh badan. Ada. Lutut ni macam longgar ke je ni? Ini saya rasa sendi. Ke ni sebab kenakalan zaman remaja tu? Bukan. Tidak, ini sakit masalah sendi. Masalah sendi dia. Sendi yang apa tu? Yang mana tu? Sendi ni yang paling sakit, iaitu sendiri. Sendiri. Sebab tu bila nak bangunkan channel ni, saya tak nak sendiri. Sebab sendiri tu sakit. Jadi saya ajar Mr. Roko untuk kendalikan dan mewarnakan lagi channel YouTube ni. Setuju. Kurang-kurang adalah saya job ya. Okey, kita sebenarnya kita nak tanya lah Sebenarnya kenapa tiba-tiba berhasrat nak jadi YouTuber ni? Boleh nak gunakan perkataan aku sebab boleh. Selesa Boleh lah. Aku kau aku. Walu pun boleh jalan lah. Tapi lebih suka aku kau lah. Sebab dah terbiasa daripada zaman kanak-kanak lagi. Baik. So jadi aku sebenarnya tertarik bila tengok orang-orang yang ada channel YouTube ni kan. So jadi lama aku melihat daripada yang dalam negeri, luar negeri, dan aku lebih bangga bila tengok yang lokal punya. Antaranya yang kawan-kawan kita buat macam Ajak Melissa, Man Max kan. So jadi yang masakan tu semua kan. Orang-orang tempatan lah. Bagi aku suka bila tengok. Dan bila channel yang gunakan bahasa Melayu, bahasa Nusantara ni, masuklah channel dari Indonesia kan. So jadi dekat situ rasanya lagi mengeratkan antara dua negara ni. Konten bahasa Melayu memang kurang. Dia memang kurang. Kalau betul-betul orang nak target kutipan, baik buat English. Betul. Satunya, tapi aku tak target untuk kutipan sebenarnya, tidak. Aku lagi suka untuk berkongsi tentang pengalaman, tentang idea ataupun tips untuk macam mana kalau kita nak jadi pemuzik ataupun mungkin sampai tahap untuk kompos lagu dan sebagainya.
Nulis lirik ke? Tulis lirik ke. Awak tera menulis lagu lirik? Sekarang nampak tera lah, tapi permulaan tu pun tak mudah. Itu nanti kita akan kongsikan sebab pengalaman aku tulis lirik yang pertama. Lama. Mula-mula tu dengan dua buah lagu untuk siapkan lirik tu, lebih kurang tahun 93 94 macam tu kan. Dua lirik tu aku rasa aku siapkan dalam masa 3 bulan ke 6 bulan macam tu. Lama sangat. Lama betul. Tak ada yang dua sebat. lirik je. Betul, dua lirik. Tapi daripada situ lama-lama belajar, jadi cepat sikit pantas dan pernah sampai 30 minit dah boleh siap satu lirik. Macam tu. Okeylah, itu perjalanan daripada seorang bassist tiba-tiba jadi lyricist kan. Panjang kisahnya. Kalau tuan-tuan semua pernah datang studio ni kan, studio Ada ni, ada gambar Siti Sarah punya Sarta Rim tu. Itu hasil daripada ada sumbangan kan? Ada beberapa lirik dalam album Arwah Sarah dulu lah. Okey. So nanti kita kongsikan Nanti kisah-kisah kita ni. kongsi. Dan hari ini lebih pada kenalan kan. Kenalan siapa rokok contohnya macam itulah. Saya siapa rokok boleh Google je. Boleh Google Keluarlah rokok, nanti jangan klik yang image. Nanti rokok yang lain keluar. Okey. Itu pasti kenapa Brother Musa nak buka channel YouTube ni, iaitu untuk kongsi pengalaman dia kan dalam industri ni, apakah dia sepak terajang yang dia lalui apa semua kan. Itu semua kita nak tambah konten yang berkualiti dalam bahasa Melayu kan, betul kan? Belum ni banyak English saja. Itu je lah. Okey, tanpa buang masa kita nak kenalan dengan Brother Musa kita. Kita tahu exist ni dari Johor je, budak-budak dia semua kan. Budak dulu 30 tahun dulu, sekarang dah besar kan. Belah mana Johor? Okey. Sebenarnya kita orang ni lebih pada Johor Bahru lah senang cakap. Johor Bahru, tapi daripada kampung yang berbeza, sekolah yang berlainan kan, dan ada beberapa orang sekolah sama, ada orang yang juga dari sekolah yang lain. So jadi macam aku dulu, aku tinggal di satu tempat ni, maksudnya aku dilahirkan di Johor Bahru, nama Johor Bahru. Tapi aku tinggal tu dekat satu kawasan yang agak maknanya jauh daripada, tapi dalam peta Johor Bahru lah kan. Masa tu orang panggil Mount Austin. Mount Austin ni adalah satu estate peladangan yang besar sebenarnya. Tapi dia dalam map Johor Bahru, jadi dia satu estate peladangan dalam bandar contohnya. Bandar Johor Bahru. So jadi dekat sana aku dibesarkan, dan sekolah rendah aku pun dalam kawasan ladangan tu lah sebenarnya. Itu ladang apa tu? Itu ladang Mount Austin. Dia ada sawit, ada getah, ada koko. Okey. Jadi dekat sana lah aku banyak main dekat sungai. Macam-macam lah benda-benda dekat kebun-kebun tu macam tu kan. Pandai berenang lah. Berenang asal boleh lah. Asal tak tenggelam lah senang cakap. Asal tak tenggelam. Biasa bila sebut orang JB dia tak reti. Orang kalau budak-budakan uptown boy ni kan. Budak bandar ni tak reti berenang. Yalah, mungkin macam tu. Jadi aku dengan Alung dilahirkan dari tempat yang sama. So dekat tu cuma Alung, lepas tu dia dibesarkan di sebuah belda di Mersing macam tu. Okey. Hijrah awal lah macam tu. Dekat Johor ni ataupun Johor Bahru ni, dia orang tak sebut Johor Bahru tu sebagai Johor Bahru tau masa tu. Contohnya lah, macam kalau kita orang ni nak keluar ke bandar ataupun orang panggil pekan ke apa. Jadi gimana tu? Masa tu pekan yang paling dekat dengan tempat aku ni satu Ulu Tiram. Ulu Tiram kalau nak beli baju sekolah baju ke zaman raya. tu, baju raya ke Ulu Tiram. Tapi masa tu tak ada pengangkutan yang macam bas ke apa kan, kawasan pedalaman. Jadi kita kadang charter kereta lah. Bebek sapu. Bebek sapu macam tu kan. So jadi dia akan cakap dua je, nak pergi Ulu Tiram atau nak pergi Johor. Johor tu maksud dia Johor Bahru. Kita kat sana tak ada sebut nak pergi JB lah, tak ada. Bila nak sebut JB tu kita sebut pergi Johor. Padahal dah memang duduk Johor. Tapi kita sebut nak pergi JB tu nak pergi Johor. Sama ada nak pergi Johor ke nak pergi Tiram.
antara dua tu. Macam tu. So jadi dekat situ orang Johor memang biasa sebut nak pergi, kalau sebut pergi bandar tu pergi Johor dulu. Sebut bandar ke bandar? Bandar lah. Bandar lah. Pergi bandar, kawan nak pergi bandar. Kawan nak pergi mana kawan? Kawan. Dia kawan pun panggil orang kawan. Betul. Macam tu. Jadi sebut sikit. Dan Okey. sekolah menengah dekat sekolah menengah Majidi baru. Hmm. Dari tingkatan 1 sampai 5, kemudian sambung tingkatan 6 di English College. Tu dekat Jalan Sungai Cat, Johor Bahru. Okey. Majidi tu dekat Mount Austin tu lah. Dia Ke jauh? Jauh juga? Jauh juga. Okey. Lepas tu sambung tingkatan 6 di English College. Sambung tingkatan Dekat situlah aku jumpa Ajai, kenal dengan Syah. Masa tingkatan 6 tu dah kenal lah. Ya. Kat situlah kenal diorang tu mula, tapi tak tahu pula diorang tu main muzik juga. Okey. Itu nanti tu episod mungkin episod ke-5 sampai. Yelah insya-Allah. Tapi kira sekolah tu menghasilkan rockers kan. Selain banyak. diorang ada rockers lain. Selain tu banyak juga kot. Siapa? Siapa Pelakon lagi? ke apa ada? Pelakon ada macam sekolah menengah Majidi tu dulu. Adalah pelakon macam siapa Roy Azman semua daripada sana. Legend. Handsome Semua. Azman Okey, kita cerita dekat kampung lah Kampung. Kat kampung tu ada berapa adik-adik tu? Adik-adik saya ramai. Saya maksudnya saya ada abang tiri 2 orang. Dan adik-adik saya ada 8 orang. Ni cerita yang hidup lah Ada yang hidup yang besar. Jadi dekat situ kalau ikut yang sebelah adik-adik saya, abang saya yang paling sulung tu nama dia Nasir. Abang saya Nasir ni dia seorang basis. Dia basis main Basis zaman apa? Zaman Main Istana ke apa? daripada 70s kot. 70s dia dah main band, sampai main band kerja kahwin kan, macam tu lah. So, jadi tapi dia tak adalah nak mengajarkan saya bermula kan semua sebab kat situ. Jadi dia main band tapi bukanlah sepenuh masa, macam bila ada function baru dia turun. Dia kerja kampung lah. Kerja kampung kat sana. So, jadi lepas tu kadang-kadang dia pergi praktis, dia ajak saya. Mungkin dia takut bila balik malam. Dekat mana tu praktis malam tu? sangat gelap kadang kan. Jadi kena naik motor masa tu kan. Dia ada satu tempat lah untuk praktis. Mana dia punya band member dia tu ada kat rumah ke studio? Dia bukan studio lah. Dia nampak macam rumah dia punya ketua kumpulan tu lah macam tu. Yang orang senang sikit lah. Okay, senang sikit macam tu. Dia ada gitar semua? Kat rumah tu semua ada lah. Semua datang benda-benda tu datang kat sana. Kat rumah tak ada lah, bass tak ada Dia ada macam akustik gitar lah. Akustik gitar tu lah. Dulu dia bagi kat aku. Daripada situ lah aku belajar main gitar. Itu masa tingkatan 4 lah masa tu kan. Lambat dah start? Lambat. Sebab tu Alung tu cepat. Alung umur 10 tahun dah pegang gitar. Apa kaitan Alung pula? Sebenarnya Alung tu anak abang aku yang sulung. So jadi dekat situ lah, makna Alung start terus dia fokus on gitar. Masa tu sama-sama main gitar. Aku pun main gitar, Alung pun main gitar. Kan. So jadi dekat situ yang akhirnya mengubah aku jadi pemain bass pula. Itu nanti kita ceritakan dekat episod yang lain. Alright, tapi start sama dengan Alung ke? Start main gitar tu? Rasanya sama kot. Sebab aku masa tu ingat lagi aku datang rumah abang aku tu dekat rumah dia. Lepas tu nak balik tu dia cakap ambil lah gitar ni kan. Gitar tu dia bagi kat aku. Jadi aku repair balik gitar tu, beli pasang tali semua kan. Jadi aku belajar kot. Sebab sebelum aku main gitar tu aku adalah pemain drum. Ini geng-geng jamming sekolah lah zaman tu, kat sekolah Majidi kan. Macam mana budak tiba-tiba main drum tu? Pasal main drum tak payah belajar chords lagu kan. Tak ada jadi kebanyakan orang bila dia rasa belajar chords tu susah, dia akan pilih alat muzik drum. Bagi saya tinggal ketuk kan. Tapi bila dah main drum, rupanya ada bahagian yang lagi susah untuk membebaskan tangan dan kaki kita untuk jadi loose loose untuk ikut tempo kan. Tapi aku dah belajar lulus benda-benda tu semua dengan satu band yang maksudnya band tu adik-beradik dekat tempat aku tinggal tu dulu.
Jadi dia jiran aku, adik-beradik itu dia orang ni main muzik. Walaupun kerja kampung tapi dia orang format sebab adik-beradik dia ramai yang lelaki ni. Kan? Jadi dia boleh buat satu band yang semua dianggotai oleh adik-beradik. Maksudnya masa tu abang dia penyanyi nama Ahmad Hanafi, vokalis dia. Ahmad Hanafi. Vokalis. Kemudian gitaris dia salah seorang adik dia nama Ghazali. Ghazali dia gitaris. Kemudian adik dia lagi seorang pun gitaris nama Jelani. Jelani. Kemudian adik dia yang main drum yang ini nama Surat. 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 Okey. Ataupun nama panggilan dia Lolan lah. Macam tu Lolan. 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 Lepas tu yang sama bahaya dengan aku tu pemain bass nama dia Daud. Tapi Daud ni dia memang kawan baik aku daripada kecil. Jiran kan. Memang kalau pergi mancing ikan ke, mandi sungai ke, semua aku dengan dia main basikal ke. Satu baik sebaya. Sebaya, tapi sekarang dia dah arwah. Jadi dia antara kawan aku yang aku rindukan sebenarnya. Dan dia juga ada ajarkan aku beberapa perkara tentang bass kan. Jadi lepas tu dan macam yang abang dia main drum tu, dia yang ajar aku main drum. Mula-mula. Kat rumah tu ada set drum ke? Set drum dia tak ada. Dia kreatif. Dia jadi inovasi bila kita susah kan. Jadi kita tak ada apa, kita datang idea untuk mencipta. Jadi dia cipta drum pedal drum pedal tu dia cipta sendiri dengan bahan-bahan yang ada. Sampai bila kita pijak pedal tu kita rasa memang macam drum pedal yang dekat studio. Hebat. Gunakan getah lah, rubber band apa semua kan. Dia ikat benda tu. Jadi lepas tu dia pasang set drum dia tu. Dekat situ kita boleh jadikan macam drum pad untuk praktis. Dia buat simbol dengan pakai apa-apa lah, periuk ke apa semua macam tu kan. Jadi dekat situ bila tak ada benda-benda tu jadi macam membantu kita untuk belajar. So jadi lepas tu bila pergi ke studio kita akan menggunakan drum set yang sebenar. Tapi dah jadi terbiasa lah. Macam tu. Dia ni agaknya terpengaruh dengan MacGyver. Mungkin lah. Dia kreatif. Yang Lolan tu memang kreatif. Hidup lagi seorang? Hidup lagi. Ada kontak? Ada. Ada juga? Dalam FB ada? Ada FB. Harap dia tengok sini. Harap tengok sini, komen lah situ kan. Kita menghargai. Maknanya aku sangat menghargai semua adik-adik jiran aku ni. Dia orang tak jadi artis pula? Tapi pada dia orang banyak join juara kukiran kan. Macam aku tak pernah terfikir akan jadi artis masa tu. Aku fikir macam aku nak belajar muzik tu suka-suka. Kan. Tapi kerana ada minat, kerana ada apa, so jadi terus menuju ke arah tu. Dan jadi dekat situlah kita rasa macam kadang sesuatu tu mungkin lepas kita berusaha, ujung dia ada luck. Luck sama ada kita berjaya atau tidak selepas berusaha tu. Rezeki pun ya juga peranan kan. Dimudahkan perjalanan tu. Tiba-tiba je dapat abang bagi gitar. Kau gitar kena repair. Tak tahu jadi artis. Duduk KL kan. Dia orang ni kat Johor lagi kan. Okay, kita dah tahu selok belok macam mana dia perkenalan punya abang dia. Bapak Along kan. Patut Along terror dia macam. Dia dari kecil dah belajar. Along kat rumah dia memang ada gitar karet semua? Along asalnya pun tak ada. Lepas tu family yang belah ada pakcik dia tu macam hadiahkan set alat muzik ni lah. Drum set ada, bass, gitar semua kan, electric gitar. Jadi dia dekat situ dia lebih banyak pendedahan pada electric gitar juga. So jadi dia dapat lebih peluang untuk belajar dan memahirkan diri. Kat situ. Syat adik-adik je ni kan. Okey. Dulu belajar kan. Ke tempat tu mula pegang gitar. Ke tempat rasanya masih pegang drumstick lagi. Drumstick. Pemain drum. Rasa tingkatan 5 tu rasanya barulah pegang gitar sikit. Okey, kalau ke tempat tu lagu apa yang biasa jamming ke apa tu? Zaman tu kalau jamming
Kalau grup Malaysia zaman tu lah kan, kalau tak Wing search, tak search Lavender zaman tu. Tiga tu kan memang Paling terror lah tu. Paling terror tu. Dengan lagi satu kadang kumpulan Mega. Mega Mega. Jadi macam yang zaman tu antara lagu yang paling ingat lagu ni lah, Cinta Tiga Dimensi. Kehilangan cinta tiga dimensi. Yes. Boleh saya nyanyikan? Boleh, silakan. Saya suka lagu tu. Hari tu saya karaoke. E minor rendah sikit. Okay. Biar dari sudut manapun kau lihat diri ini, walaupun dari atas sekali semua adalah sama. Itu lagu album pertama Lavender tu. Album Keadilan. Dulu memang gila Lavender Ui, gila Lavender. Diorang ni dia hujang dengan kampung lah. Dengarnya macam tu lah, Ujang dengan diorang ni satu kampung. Kampung yang Mount Austin ni tak ada rockers. Tak ada. Zaman tu peminat rockers ramai. Dan ada macam kampung yang sebelah lagi pun ada musician yang berbakat juga kan. Rasanya diorang lagi ke depan sebelum saya. Sebab masa tu kadang-kadang saya singgah dekat tempat diorang tu, kita panggil macam Batu 9 kan. Dia ada Batu 9, Batu 10 kan. Jadi dekat sana tu diorang lagi banyak pendedahan. Dari saya pun datang kadang-kadang tengok kawan-kawan ni kat sana, diorang lagi dah hebat-hebat belaka kan. Masa tu saya cuma baru belajar untuk ketuk drum je. Okay. Tak lebih dari itulah kan. Jadi hanya memerhatikan dari jauh. Tak apa. Lambat start tak apa. Penting kita tangkona tu. Dia kita mengambil semangat rempit lah dulu katanya orang rempit dia pergi sekolah Iyalah kan, dia macam tu lah. Masa tingkatan 4 hujung-hujung tahun tu saya dah pergi ambil lesen L masa tu. So jadi bila tingkatan 5 tu saya dah ambil lesen yang B2 yang motosikal tu kan. So jadi masa tu dah ke sekolah ni naik motosikal. Motor apa tu? Motor zaman tu Yamaha Sukan. Motor tu motor abangku tu dia kerja kan. Abangku nama Ismail. So jadi abangku ni besar pengorbanannya kepada aku. So, jadi dia loan motosikal baru tu daripada hari pertama aku dah bawa pergi sekolah. Daripada tu sampai aku form 6, aku berapa tahun tu aku bawa motor pergi sekolah ulang alik kan. Try juga mohon nak minta dekat asrama tak dapat. Sebab mungkin pihak sekolah sangka aku ni senang sebab tu aku boleh sekolah naik motor. Padahal aku tinggal jauh daripada sekolah, satu perjalanan 30 km. Pergi balik 60. Kan sebab jauh. So jadi dekat situlah masa zaman ada naik bas sekolah pula kan. Kalau pergi tu kalau katakan sekolah ni macam kalau ada 2 sesi lah. Kadang-kadang kan ada latihan sukan kan. Masa sekolah dia ada 2 sesi sekolah, kadang sebelah pagi atau sebelah petang. So kalau sekolah sebelah pagi, biasalah pagi tu untuk pergi sekolah. Tapi kalau ada latihan sukan ke apa belah petang, nanti petang tu akan menyebabkan aku kena balik untuk dengan grup-grup petang. Di mana aku pergi matahari belum keluar, aku balik rumah matahari dah tenggelam. Setiap hari macam tu. Tapi itu latihan sukan dulu, sukan Sukan minat. Bola minat. Tapi bakat tak ada. Bola ada geng-geng tu yang power main bola ke? Semua jadi macam ni je lah, main bola kampung je lah. Sebab macam kata Ajaib, bakat tak boleh dibeli. Kan? Kita dah kehilangan 1 subscriber. Iqbal. Allah, janganlah macam tu. Iqbal baru subscribe and like. Yang penting hati jangan mudah koyak. Jangan biar orang kritik kan. Kritik kan bukan hinaan. Kena faham. Menghina lain, mengkritik lain. So jadi kalau orang kritik kita jangan cepat koyak.
kita cuba ambil benda tu sebagai pemangkin ataupun satu cabaran kecil. Sebab kalau nak terima cabaran besar pun saya pun tak sanggup. Sebab saya ni jenis orang kecil. Dia hanya semut merah lah. Aku hanya semut merah. Okey. Tapi sambung tingkatan 6 tu maknanya ada aim lagi tinggi tu sebenarnya. Sebab tu aku punya cita-cita sebenarnya nak pergi sampai Menara Gading. Menara Gading Cita-cita aku. Okey, nak jadi apa sebenarnya tu? Ada cita-cita nak jadi pegawai bank ke? Tak ada letakkan cita-cita apa sangat. Hanya kadang-kadang pasal tengok movie yang ada tunjuk Ada setan? macam Ali Setan kan tunjuk dekat universiti, rasa macam bestnya belajar kat universiti. Benda filem-filem macam tu kan. Cool lah. Dia jadi macam rasa cool lah. Rasa macam nak belajar macam tempat Ali Setan belajar ni kan. Tu dia punya pengaruh. Dia punya motivasi motivasi. Kalau tak kita tak nak exist tu entah jadi entah kan. Itulah. Kalau terus sambung belajar tu kan. Okey nak. Panjang lebar juga kita dah borak ni. Kan? Maknanya kalau konten siap ni episod pertama rasanya. Ya. Cover dah ni. Apa kita tambah sikit lagi. Tambah sikit sebab lagi. ni perkenalan kan. Okey, aku nak cerita pasal pasal nama Musrat. Okay. Tapi orang kadang masih lekat panggil aku Musa, Mus macam tu kan. Sebab bagi aku stage name aku tukar kepada Musrat sejak 2019 dari yang ada konsert dekat Stadium Melawati. Sebab aku rasa aku kena tukar stage name aku sebab bila aku dah buat banyak lirik gunakan nama Musrat, aku rasa ada keserasian dan lebih sesuai lah untuk aku. Musrat ni gabungan nama aku dengan nama bapa aku. Aku ambil ayat depan tu Musrat. So jadi kalau aku nak pakai nama Mus, aku rasa dah ada orang dari industri seni yang lebih besar. Dia punya keupayaan dia dan memang track record dia besar. Itu Abang Musmi. So jadi biarlah dia kekal dekat situ sebagai Mus dan aku memang salute dia. Kemudian bila nak pakai nama Musa, ada juga pernah berbual orang salah orang ingat Musa Chris yang orang panggil kan lomak tu kan. So jadi diorang ni semua bagi aku dah legend. Jadi aku tak perlu kacau dan menyebabkan orang tersasul ataupun tersilap kan. Itu pun basis juga. Basis juga. Lepas tu nak sebut Musa basis. Aku pun basis dia pun basis. Jadi aku rasa dia dah mendahului aku. Dan dia mendahului aku dan dia dah ada track record, nama yang besar semua kan. Jadi biar dia dekat situ. Jadi aku pula ada idea untuk carry nama stage name yang baru Musrat. So, jadi aku rasa lebih baik untuk aku dengan nama Musrat. Itu je reason dia. So jadi kalau dalam penulisan aku akan kekal dengan nama sebagai Musrat. Cuma dulu orang tak tahu sangat sebenarnya. Pasal muzik-muzik yang tulis lirik Musrat. Orang pun Musrat. Masa tu baru diperkenalkan masa tu kan. Okey kita sebenarnya kita nak cerita, nak jadikan siri ni YouTube Musrat Channel ni satu siri yang panjang kan. Yang kalau boleh tak ada kesudahan je. Kita nak cerita je pengalaman semua tu kan. Pengalaman, kongsian macam mana daripada seorang budak Mount Austin tiba-tiba boleh turun KL. Macam mana boleh dipetik jadi main bass pula exist pula. Katanya dulu main gitar dulu mula-mula main drum. Suka lepas tu minat nak main gitar lepas abang aku bagi gitar Abang Nasir kan. Bagi gitar itu nak belajar main gitar. Tak dalam exist tu sendiri. Dalam exist. Lepas tu masa dalam exist tu aku mula lepas sekejap main bass, sekejap main gitar, sekejap main drum kan. Sebab masa tu nak completekan setiap lagu. Kadang lagu ni dia ni tak tahu, kadang lagu ni dia ni tak tahu kan. Jadi dekat situ ada perubahan-perubahan. Yang ini cerita dia nanti kita akan kongsi juga. Kita akan kongsi Jadi tugas anda ialah apa? Apa tugas? Subscribe, share kat kawan-kawan. Musrat ada channel YouTube tu kan. Dia cerita pasal exist. Kita nak tahu, ramai nak tahu.
Sebab kadang-kadang Musrat ni dia tulis kat FB dia sendiri, kat FB exist. Tulisan tu. Tulisan. Cerita pasal apa? Luncai lah apa. Ya, macam tu. Tapi dalam penulisan dengan penyampaian secara lisan tak sama sebenarnya. Tak sama. So jadi nak mengarang dengan tulisan ni dia terbatas sebenarnya. So jadi ada bahagian ni bila kita dah ada teknologi untuk merakamkan audio dan visual, jadi kenapa tak kita kongsi secara lisan di channel YouTube. Jadi selagi ada ayat, selagi saya boleh ingat, tak nyanyuk lagi kan, saya akan kongsikan mana yang sesuai dan yang boleh kira macam tertulis dalam sejarah. Okey. Okey. Selain daripada ingat sendiri, kita juga mengharapkan anda semua komen ke apa kan? Yes. Ingat tak kejadian masa dekat Tawau dulu Abang Mus pernah kasut hilang ke contohlah. Batu barulah dia akan merangsang kita. Sebenarnya kadang-kadang dengan gambar contoh sebab zaman-zaman kita ni banyak dah pergi seluruh Semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak kita dah pergi banyak tempat. Tapi zaman tu zaman tak ada handphone kan. Sebab handphone lagi mudah, sikit-sikit snap gambar. Zaman tu kadang-kadang peminat yang datang ada kamera kan. Jadi diorang yang snap gambar. Jadi dekat situ yang kita harap diorang boleh kongsikan gambar-gambar yang diorang ada untuk kita imbau balik memori tu sebenarnya. Okay, kalau boleh yang peminat yang tonton ni pun share gambar tu. Share kat sini ataupun dekat Facebook saya pun boleh. Tag kan, barulah kita boleh bercerita. Oh, ni ada kisah dia ni. Ni kisah ni tersilap makan terus ni Cik Birit. Contoh kan. Sebab macam apa yang macam dulu Tok T kan, Tok T penyanyi terkenal dah sekarang. Bukan calangnya. Tapi bila Tok T kongsikan satu gambar lama tu, Exis pernah pergi ke Kuala Lipis dan pernah bergambar dengan Tok T. Masa tu dia tak ada apa-apa. Dia kanak-kanak lagi masa tu. Okay. Jadi dekat situ kita tengok, kita pernah bergambar dengan Tok T. Masa tu dia macam budak-budak lagi, kita ada buat persembahan dekat macam satu malam raya ke apa, Dewan Raya ke macam tu, dekat Kuala Lipis tu. Masa tu dia belum terkenal lagi, dia masih budak-budak lagi kan. Sekarang Tok T besar. Kan? Mana tahu korang ataupun korang sekarang dah besar kot, jadi tu yang korang tak nak kongsi gambar dengan kita. Yalah, dulu baju Kiki Lala macam-macam kongsi ragat sikit untuk imbau memory je. Betul. Sebab lagi pun itunya akan menjadi konten kita sebenarnya. Kita pun tak ada konten sangat nak cerita ni kan. Kita mana kongsi dua hala kan. Betul. Ingat. Terima kasih kepada semua yang menonton, yang subscribe ni. Sharekan dan komen episod pertama ni. Okey, akhir kata apa dia? Bagi kata-kata terakhir sikit. Kata terakhir saya terakhir tapi bukan penghabisan lah. Maksudnya saya akan terus cuba aktifkan channel ni dengan dikemudikan oleh Mr. Roko. InsyaAllah Lalang rumah kita pun dekat. Yes. Jadi sampai itu saja untuk kali ini. Jangan lupa di episod yang akan datang. Bye-bye.